Salam sejahtera dan bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Awani Global. Hari ini kita ingin melihat kepada perkembangan di Amerika Syarikat susulan kemenangan Joe Biden yang diiktiraf oleh wakil daripada Republican dan juga kemenangan tersebut tentunya diiktiraf dan diundi oleh Electoral College di Amerika Syarikat dan juga bagaimanakah Joe Biden akan beralih ke dalam pentadbiran di White House serta kesan itu kepada hubungan dan dinamik hubungan China, Amerika Syarikat dan juga Asia dan juga tentunya Asia Tenggara dan Malaysia sendiri. Kita ingin melihat itu daripada kacamata pengarah eksekutif Asia Europe Institute Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Jaswan Singh. Prof, pertama sekali kemenangan Joe Biden diiktiraf oleh kumpulan Republican dan ini penting untuk menandakan bahawa pivot daripada Presiden Trump telah beralih dan juga telah kembali ataupun telah beralih kepada Presiden Joe Biden. Dan tentunya kita ingin melihat pengurusan kepada peralihan tersebut dan cabaran yang Prof lihat akan berlaku dalam tempoh daripada sekarang hingga ke Januari di mana Presiden Joe Biden akan angkat sumpah pada sekitar 20-21 Januari tahun depan, Prof. Terima kasih. Kenyataan daripada Parti Republikan menerima kemenangan Joe Biden adalah satu kenyataan yang reflect realiti politik yang sudah berubah. Adalah jelas dengan keputusan yang telah pun diumumkan sekalipun dipertikaikan oleh Presiden Trump, tetapi adalah jelas bahawa pemenang adalah Joe Biden dan kenyataan ini sememangnya menggambarkan realiti politik baru Amerika iaitu presiden baru adalah dari Parti Demokrat. Now, berbalik kepada cabaran-cabaran yang bakal dihadapi, saya percaya amat berkait dengan isu perpecahan dalaman atau fragmentasi politik dalaman, di mana kalau kita lihat terdapat beberapa negeri di mana Presiden Joe Biden telah mendapat kemenangan yang begitu tipis sekali. So isu perpaduan, isu unity dan isu bekerjasama untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bukan saja Amerika Syarikat tetapi juga komuniti antarabangsa adalah penting. Dan yang seterusnya juga ialah berkaitan dengan apakah strategi yang akan dilakukan oleh Presiden Joe Biden ini untuk memastikan terdapat suatu perancangan yang jelas, sistematik dan teratur untuk mengatasi dan menangani isu COVID-19 yang telah pun memberi dampak yang amat negatif bukan saja terhadap ekonomi Amerika Syarikat tetapi juga ekonomi global dan Amerika sebagai sebuah ekonomi terbesar bagi Amerika, strategi-strategi globalnya adalah penting untuk memastikan seluruh dunia tidak memasuki suatu era economic depression yang amat teruk dan sebagainya. Jadi saya percaya transisi politik yang bakal berlaku pada bulan Januari ini akan berlaku secara lancar dan ini juga amat berkaitan dengan kenyataan yang dibuat oleh Parti Republikan sendiri yang mengakui kemenangan Biden. Tetapi cabaran-cabaran bagi Biden adalah banyak kerana seperti yang saya maksudkan kerana terdapat isu COVID-19, ekonomi global dan sebagainya. Dan Prof, perpecahan di dalam Amerika itu adalah menarik ya kerana kita lihat daripada sepanjang kempen dan juga ketika pentadbiran Presiden Trump sendiri ada kem negeri merah, ada kem negeri biru dan pendapat mereka dan ideologi mereka sangat berbeza dan sangat polar opposite ya Prof. Tapi bagaimana Prof lihat cabaran Biden dan juga seorang lelaki kulit putih dan juga Kamala Harris, seorang wanita daripada keturunan Asia, bagaimanakah mereka akan menguruskan perpecahan ini ataupun adakah ini memang akan berterusan dan ia adalah simbolik kepada demokrasi di Amerika itu sendiri, Prof? Saya percaya isu ini amat berkaitan dengan polisi-polisi populis yang telah diamalkan oleh Presiden Trump, iaitu polisi-polisi untuk mendapatkan sokongan daripada setengah segmen penduduk Amerika Syarikat. Dan isu sama ada
presiden baru ini berkulit putih atau vice president ini bukan kulit putih, saya rasa tidak timbul kerana bagi saya isu yang paling penting sekali ialah disebabkan oleh COVID-19 ini isu masalah pengangguran sedang meningkat bukan saja di Amerika Syarikat dan di seluruh dunia. Jadi kalau saya seorang rakyat Amerika, bagi saya isu ekonomi saya sendiri, iaitu isu bagaimana saya menyara diri dan keluarga saya, itu amat penting. How am I going to put food on the table? So kalau isu seperti ini boleh ditangani dengan baik oleh pentadbiran yang bakal mengambil alih ini yang baru ini, saya rasa isu perpecahan in the long run dapat diatasi. So kalau kita lihat, ini bukanlah kali pertama sebenarnya terdapat isu kemenangan tipis di beberapa negeri dan juga di beberapa swing states dan sebagainya. Isu ini sebenarnya sudah terdapat di masa yang lalu kalau kita lihat semasa pilihan raya yang membawa masuk Presiden Jimmy Carter sendiri dan sebagainya. Tetapi usaha yang dilakukan untuk memulihkan ekonomi, untuk memulihkan trust dan sebagainya perlu lipat gandakan oleh pentadbiran baru. Ya, but bottom line saya rasa isunya ialah ekonomi. Ya, kerana pengangguran meningkat dan somebody is going to put the blame on someone. But the issue here is bagaimanakah you actually come out from this kemelut ekonomi ini. Sedikit lagi berkenaan ekonomi, Prof. Ya, sebelum kita beralih kepada dinamik hubungan Amerika Syarikat, China dan juga Asia, saya ingin melihat kepada usaha Dewan Perwakilan dan juga Dewan Senat di Amerika Syarikat untuk meluluskan satu pelan rangsangan baru. Ini memang dikritik oleh pelbagai pihak yang melihat Nancy Pelosi sebagai enggan berganjak, kemudian Mitch McConnell juga di Senat juga enggan berganjak dengan pendirian masing-masing. Bagaimana Prof melihat kesan politik ini kepada rakyat Amerika, kerana Prof sendiri cakap bahawa rakyat Amerika terkesan akibat kadar pengangguran yang tinggi. Kemudian pakej rancangan ini dijangka akan mempunyai satu perbelanjaan untuk bantuan pengangguran kepada warga Amerika yang terkesan. Bagaimana Prof melihat kepada situasi tersebut dan juga kesannya kepada warga Amerika? Satu, kuasa ekonomi yang sangat besar di dunia. Jika Amerika tiada permintaan, maka ekonomi dunia juga akan terganggu. Dan permintaan di Amerika disokong 2/3 oleh pengguna biasa di Amerika. Perbezaan politik adalah suatu perkara yang biasa dalam mana-mana sistem demokrasi. Dan di Amerika Syarikat sendiri pun kita lihat terdapat pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan isu rangsangan ekonomi ini. Tetapi yang paling penting sekali ialah adakah isu rangsangan ekonomi ini suatu pendekatan piecemeal atau melihat masalah ini dari perspektif jangka panjang. Perlu ada strategi jangka panjang untuk menangani isu kemelut ekonomi yang sedang berlaku akibat gejala COVID-19 ini. Ya, dan pada asasnya saya percaya pelan rangsangan ekonomi ini sekalipun terdapat perbezaan pendapat akan diluluskan kerana pada dasarnya ia akan memberi impak kepada orang biasa. Ya, jadi kalau seorang ahli politik itu terus membangkang dan apabila it comes to voting tidak memberi persetujuan, maka beliau boleh menjadi amat tidak popular. Jadi saya rasa walaupun terdapat perbezaan pendapat dan sebagainya, isu rangsangan ekonomi ini perlu diteruskan yang pertama. Tapi yang paling penting sekali ialah apakah ini suatu pendekatan jangka pendek ataupun suatu pendekatan jangka panjang. Now, melihat kepada Amerika Syarikat ini, seperti mana yang saudara nyatakan, Amerika bukanlah sebuah ekonomi tempatan. Amerika adalah sebuah global economy, ya. Dan apa saja yang dilakukan oleh pentadbiran Amerika akan memberi dampak sama ada positif atau negatif terhadap semua negara-negara di dunia, dan ini perlu diambil kira oleh pentadbiran yang bakal mengambil alih pemerintahan di Amerika Syarikat.
Dan Prof, seterusnya kita beralih kepada hubungan antara Amerika, China dan juga Asia dan Asia Tenggara. Melihat kepada pelbagai isu di dalam Amerika itu, adakah Joe Biden pada penggal pertama ataupun pada tahun pertama ini mampu untuk mengalihkan pandangan dan juga mungkin merangka pelan hubungan luar dengan China, dengan Asia, Asia Tenggara yang lebih komprehensif, melihat kepada baru-baru ini Asia Tenggara, China dan juga kuasa ekonomi di Asia menandatangani perjanjian RCEP ataupun Regional Comprehensive Economic Partnership. Bagaimana Amerika akan melihat dengan Joe Biden melihat kepada perjanjian ini dan juga kedudukan hubungan antara Amerika, China dan juga Asia, Prof? Sebagai kuasa global, Amerika tidak boleh mendahulukan satu agenda dan membelangkangkan agenda lain. Hakikatnya ialah Amerika ialah kuasa global dan apa saja dasar yang dilakukan perlulah dilakukan secara serentak. Ya, kalau Amerika mendahulukan isu cuba mengatasi masalah dalaman dan membelangkangkan isu hubungan globalnya dan juga peranannya sebagai kuasa global, saya rasa itu adalah suatu yang tidak feasible. Jadi saya percaya apa yang akan berlaku ialah kedua-dua polisi ini akan berjalan serentak dan saya percaya sebaik saja Presiden Biden mengambil alih, kita akan mungkin mendapat greater clarity tentang dasar Amerika terhadap khususnya Asia seperti mana yang berlaku semasa pentadbiran Obama. Dan ini adalah amat penting kerana seperti mana yang saudara sebutkan, isu bagaimana integrasi ekonomi yang sedang berjalan di Asia Pasifik ini, Amerika sebagai kuasa ekonomi global perlu memastikan ia adalah sebahagian daripada integrasi di rantau Asia Pasifik ini. Dia tidak boleh, Amerika tidak mempunyai pilihan untuk tidak menjadi partner kepada whatever economic integration yang sedang berlaku di mana-mana kawasan di dunia ini. So itu adalah realiti politik dan ekonomi global yang perlu dihadapi dan ditangani oleh pentadbiran baru ini. Okey saja Prof, kerana kita dapat lihat pada zaman pentadbiran Obama, beliau teruja untuk menjadi sebahagian daripada TPPA. Kemudian apabila Trump masuk, Trump tarik Amerika keluar daripada TPPA. Adakah kita akan melihat Amerika di bawah Joe Biden kembali tertarik untuk menjadi sebahagian daripada RCEP ataupun adakah satu gabungan baru akan diwujudkan untuk memastikan bahawa Amerika tidak terlepas daripada gabungan ekonomi dan juga dagangan global ini, dan apa yang Prof lihat akan Joe Biden lakukan? Mungkin siapa juga setiausaha perdagangan dan juga setiausaha luar yang akan Joe Biden lantik dalam menguruskan hubungan antara China dan juga Asia ini? Satu realiti yang perlu diambil kira adalah hakikat bahawa ekonomi Asia adalah ekonomi yang paling cepat berkembang dan Amerika tidak mempunyai pilihan untuk tidak menjadi sebahagian daripada itu. In fact, Amerika adalah sebahagian daripada ekonomi yang berkembang ini. Jadi, saya percaya di sini, seperti mana yang saudara telah nyatakan, terdapat kemungkinan besar TPPA di-revive kembali dan Amerika balik untuk menjadi salah satu anggota dan saya percaya itu adalah mungkin satu tindakan yang lebih logical dan feasible daripada melahirkan suatu pelan baru yang mungkin tidak diterima oleh negara-negara Asia Pasifik itu sendiri. Jadi dalam keadaan ini melihat kepada realiti ekonomi global dan melihat kepada hakikat bahawa Asia adalah khususnya China, Jepun dan sebagainya dan juga Asia Tenggara sendiri sebagai satu kawasan region ekonomi yang penting, fokus terhadap Asia semestinya dan memang akan berlaku kembali. Ini adalah pandangan saya. Okey, dan Prof, kita akan berehat seketika Prof. Selepas ini saya tanyakan kepada Prof berkenaan dengan RCEP dan juga hegemoni China serta kedudukan China di Asia Tenggara dan juga Asia, dan bagaimanakah Amerika Syarikat akan mungkin ingin mengimbangi kehadiran dan juga kuasa ekonomi China di Asia dan juga Asia Tenggara dalam RCEP ini, serta tiga trend utama hubungan luar dan multilateralisme untuk tahun 2021. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.
Dan bertemu kembali kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Jaswan Singh, Pengarah Eksekutif Asia Europe Institute Universiti Melaya. Prof, tentunya kita ingin mengetahui bagaimanakah Amerika akan mengimbangi kuasa China di Asia dan juga Asia Tenggara, kerana pada tahun 2019, 2020 dan juga 2018 ini adalah perkara yang hangat dibincangkan melihat kepada kehadiran tentera China di kawasan perairan Laut China Selatan, dan kemudian bagaimana Amerika cuba untuk mengimbangi kehadiran ini dengan latihan ketenteraan di Korea Selatan. Dinamik hubungan Amerika Syarikat, China, Asia Tenggara, Laut China Selatan, bagaimana Prof lihat ini akan bergerak ke hadapan pada tahun 2021, Prof? Satu realiti ekonomi ASEAN ialah China merupakan rakan dagang dan pelabur utama di rantau ini. Itu adalah realiti ekonomi baru di rantau ini. Tetapi pada dasarnya bukan saja ASEAN, tetapi Asia sebagai suatu kawasan rantau ekonomi yang penting adalah hakikat yang kedua. Now, apa yang dirasakan perlu berlaku di sini ialah seperti yang saya nyatakan tadi, ialah greater clarity tentang dasar Asia pentadbiran baru ini. Kerana sememangnya isu bagaimana China telah pun meningkatkan kehadiran ekonomi dan juga militerinya di banyak kawasan di Asia dan juga di luar Asia adalah suatu isu yang sememangnya dihangat diperbincangkan di kalangan pentadbir dalam pentadbiran Donald Trump sendiri. Tetapi apakah yang dilakukan itu sekali lagi adalah sama ada cukup atau tidak? Dalam keadaan ini, kalau kita lihat isu persaingan di antara China dengan Amerika Syarikat ini, seolah-olah kelihatan ASEAN ini kedudukannya adalah caught in between, di tengah-tengah, ya, dalam satu situasi di mana China sebagai rakan dagang utama dan Amerika juga adalah to some extent rakan dagang yang penting, ya, walaupun bukan utama tapi rakan dagang yang penting. Jadi bagaimanakah ASEAN akan menguruskan isu ini juga adalah suatu yang amat penting, kerana saya percaya pentadbiran Biden akan membuat kenyataan tentang suatu polisi yang lebih jelas tentang Asia. Dan of course, polisi ini tidak akan secara spesifik menyebut China, ya, kerana ini hanya akan meningkatkan unnecessary competition, ya, especially military competition di antara kedua-dua kuasa ini. Tetapi isu apakah kedudukan Amerika di rantau ini, sekarang kita dapati perbincangan hangat di kalangan sarjana-sarjana hubungan antarabangsa ialah apakah security architecture yang akan muncul di Asia Pasifik ini, ya. Ada yang bercakap tentang di konsep of Free Indo-Pacific dan ada yang Quad 4 dan sebagainya. Tapi whatever happens, the issue here is apakah kedudukan Amerika dalam semua konstruk ini, ya. Di masa Trump ini tidak begitu jelas. Ia lebih jelas semasa pentadbiran Obama. Jadi saya rasa mungkin kemungkinan besar isu ini akan mendapat perhatian yang serius daripada pentadbiran baru Amerika Syarikat ni. Dan pada masa yang sama, ASEAN sendiri perlu mengadakan suatu dasar yang boleh dikatakan dapat mengimbangi kepentingannya sendiri, dan juga pada masa yang sama tidak dilihat sebagai mengambil pihak kepada mana-mana kuasa ini, kerana bagi ASEAN isu kestabilan rantau, isu kestabilan ekonomi sendiri adalah suatu isu yang amat penting, ya. Dan bagaimana Prof melihat peranan ASEAN tersebut? Kerana kita dapat lihat pada persidangan ASEAN tahun 2019 dikeluarkan satu polisi di mana ASEAN harus menjadi paksi, menjadi pusat kepada segala perkara yang akan dilakukan berkenaan dengan Laut China Selatan, berkenaan dengan kehadiran Amerika Syarikat dan juga China di rantau ini, berkenaan dengan isu dagangan. ASEAN sentrik itu, adakah ini dapat digembeling ke hadapan melihat kepada negara
negara ASEAN banyak terkesan dengan COVID-19, ekonomi ASEAN juga banyak terkesan dengan COVID-19 dan tentunya pemimpin negara ini ingin menumpukan kepada isu-isu domestik. Tetapi adakah ASEAN masih lagi kukuh bergerak ke hadapan, Prof? Isu centrality ASEAN ini sememangnya merupakan suatu debat di kalangan sarjana-sarjana yang mengkaji ASEAN dan sebagainya, dan cadangan yang diberikan oleh ASEAN sendiri supaya ia dijadikan suatu fokus untuk apa saja keputusan atau perbincangan mengenai rantau ini dan juga rantau Asia Pasifik adalah suatu yang boleh dikatakan pendirian yang amat logikal kalau kita lihat daripada perspektif ASEAN sendiri. Tetapi pada masa yang sama terdapat juga isu Quad 4 dan juga Indo-Pasifik yang diwar-warkan oleh Jepun dan India dan sebagainya. Now semua konstruk baru ini sekiranya menjadi realiti boleh memberi dampak kepada centrality ASEAN. Asia Tenggara sebagai suatu rantau adalah suatu rantau yang amat penting. Itu adalah realitinya. 80% daripada perdagangan yang melalui rantau-rantau ini melalui Selat Melaka. Itulah kepentingan Asia Tenggara. Ya, kita berada di tengah-tengah satu kawasan yang amat strategik. Tapi isu centrality institusi ASEAN adalah isu yang memang sememangnya diperdebatkan. Now, it remains to be seen dengan dasar baru yang bakal diumumkan oleh pentadbiran baru di Amerika Syarikat ni, bagaimanakah ASEAN akan menua ya dalam isu baru ini? Adakah saya rasa ASEAN sememangnya boleh dikatakan agak cekap dalam perkara ini sebab walaupun di masa pentadbiran Obama yang mewar-warkan isu Pivot Asia dan sebagainya, ASEAN telah mengambil satu pendirian yang amat berhati-hati supaya tidak kelihatan terlalu pro kepada sesuatu pihak. Dan ASEAN sememangnya kalau kita lihat daripada segi sejarah bagaimana ASEAN menguruskan kuasa besar, sememangnya ASEAN sudah mempunyai diplomasi yang sepatutnya ada untuk menguruskan ini dan tetapi as I said, it remains to be seen apakah ASEAN akan terus menjadi suatu fokus bagi kuasa-kuasa besar. At the moment, yes. Tapi in future, apakah satu konstruk baru akan lahir? Ya, itu yang sebenarnya diwar-warkan di kalangan sarjana-sarjana yang mengkaji hubungan antara bangsa Asia Pasifik. Dan terakhir sekali Prof, ya, bercakap berkenaan dengan multilateralisme, kita dapat lihat bagaimana Setiausaha Agong OECD menyatakan pada ulang tahun ke-60-nya bahawa multilateralisme adalah jalan ke hadapan untuk menyelesaikan pelbagai perkara di tengah COVID-19 ini. Dan juga kita dapat lihat bagaimana institusi negara ataupun organisasi antarabangsa seperti WHO, United Nations juga memainkan peranan yang sangat penting, dan peranan mereka diketengahkan lagi ketika pandemik COVID-19. Adakah ini antara tiga trend utama yang Prof lihat bergerak ke hadapan? Apa lagi trend yang ataupun tiga trend utama yang Prof lihat bergerak ke hadapan secara ringkas ni, Prof? Okay. Multilateralisme bukan saja akan menjadi penting, pendekatan multilateral ini sentiasa penting sejak 1945 lagi kerana sifat isu-isu atau cabaran-cabaran yang dihadapi oleh negara-negara hari ini ialah bersifat transnasional dan sebarang usaha untuk menangani isu perlu kerjasama daripada negara-negara yang terlibat. Seperti isu COVID. Isu COVID tidak boleh diselesaikan melalui pendekatan negara saja. Ia perlu mempunyai pendekatan antarabangsa, pendekatan global dan sebagainya. Ya, jadi walaupun sememangnya tepat bahawa multilateralisme ialah jalan ke hadapan, itu adalah suatu yang sememangnya sudah diakui oleh banyak negara, khususnya apabila kita melihat bagaimana sesebuah negara itu menjadi anggota begitu banyak institusi multilateral dan sebagainya. Itulah kepercayaan yang ada oleh sesebuah negara dalam multilateralism dan sememangnya itu adalah the way forward. Now, bagi saya isu yang penting yang bakal kita
masih terus akan menangani sebenarnya ialah isu COVID-19, kerana walaupun vaksin sudah kedapatan dan sebagainya, isu akses kepada vaksin ini, isu bagaimanakah cepat kita dapat mengatasi gejala COVID ini, tapi yang lebih penting ialah kemelut ekonomi yang telah pun muncul akibat daripada COVID-19 ini adalah suatu yang akan menjadi agenda utama, sudah in fact menjadi agenda utama semua negara-negara di rantau ini. Dan apa yang kita lihat ialah kemelut ekonomi ini akan berjalan untuk mungkin 1, 2, mungkin 3 tahun, dan inilah akan saya rasa menjadi agenda utama bagaimanakah untuk merangsang ekonomi negara, merangsang ekonomi global dan sebagainya. Dan sekiranya kemelut ini berterusan, masalah-masalah lain boleh muncul. Kemiskinan melarat boleh melahirkan isu irregular migration, peningkatan dalam irregular migration dan sebagainya, dan ini adalah the last thing negara-negara mahukan, ya. Okey, terima kasih Profesor Madya Dr. Jaswan Singh, Pengarah Eksekutif Asia Europe Institute Universiti Melaya, membincangkan berkenaan dengan Amerika Syarikat, China dan juga Asia, serta apakah trend bergerak ke hadapan di tengah pandemik COVID-19 memasuki tahun 2021. Ini Awani Global, saya Riza Zulkafli, salam hormat.